الله العظيم الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. Segala puji-pujian bagi Allah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang masih mengekalkan kita dengan nikmat usia. Segala puji bagi Allah yang masih mengekalkan kita dengan nikmat Islam dan juga iman. Dan segala puji bagi Allah yang mengekalkan kita dengan nikmat kesihatan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, 4 perkara tadi, iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar, manakala usia dan kesihatan adalah nikmat yang paling penting. Tanpa usia maka tidak ada kesihatan. Tetapi jika ada usia, tidak ada kesihatan, maka nikmat lain pun habis. Termasuklah nikmat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah kita masih lagi mampu rukuk, mampu sujud dalam solat kita dengan sempurna. Dan dalam kesempatan ini sama-samalah kita sentiasa perbaiki ataupun tahsin ibadah solat kita, tak kiralah berapa pun usia kita, supaya solat kita itu benar-benar menepati dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertepatan dengan apa yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Kerana dalam sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, orang yang berada di keliling kita, barangkali ada yang mampu salat tapi tak mampu rukuk. Sudah hilang nikmat rukuk, pinggang dah tak boleh tunduk. Ada yang di antara kita masih solat alhamdulillah, tapi dah tak boleh nak sujud, sudah ditarik nikmat sujud. Hanya orang yang sudah ditarik nikmat sujudnya sahaja tahu bagaimana nikmatnya sujud. Dan hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita dalam hati kita nikmat salat, nikmat khusyuk dalam salat, dan menikmati segala tindak tanduk kita dalam salat, sehingga menjadi salat yang khusyuk, yang boleh menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin sebenarnya rahmati Allah, hari ini kita sambung sekali lagi ulang kaji kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana sebelum ini saya sebut, kita ulang kaji sirah ni bukan setakat kita nak tahu apa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita nak ambil iktibar, ibrah dia, apa pengajaran di sebalik kisah-kisah yang dibukukan, yang disampaikan kepada kita. Terutamanya hari ini saya bawakan kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri
Dan sambil-sambil tu saya petik juga pengajaran-pengajaran daripada kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Syahid Syekh Ramadan Al-Buti, yang menulis sirah dan disulami dengan pengajaran-pengajaran yang banyak. Sebab tu dinamakan Fiqhus Sirah, mana mengambil pengajaran daripada memahami sirah tu, kemudian mengambil pengajaran dan melaksanakan dalam kehidupan pada bahagian-bahagian yang kita mampu. Ketika kita membaca sirah, ada kalanya kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kisah yang berlaku di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi pengajaran kepada kita seorang individu muslim. Ada kalanya dia menjadi pengajaran kepada kita sebagai seorang suami. Ada kalanya menjadi pengajaran kepada kita sebagai seorang isteri. Dan ada juga kalanya menjadi pengajaran kepada kita sebagai seorang pendakwah, sebagai ustaz. Seperti mana contoh dalam Fiqhus Sirah, ketika kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Syahid Syekh Ramadan Al-Buti menulis dan menghuraikan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada usia 12 tahun, kira-kira 12 tahun sampailah usia dia 25 tahun ketika berkahwin dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan sehinggalah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan seorang hamba yang makan berasaskan doa je. Ya Allah ya Tuhanku, nak makan turun makanan. Tak, bukan begitu. Ya Allah ya Tuhanku, nak duit, doa, celak bawah bantal keluar duit. Bukan begitu. Walaupun dia nabi, walaupun dia insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup segala nabi dan rasul, tapi kisah hidup Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, pengajaran dia banyak kepada kita, nak menunjukkan supaya orang Islam tu kena rajin, kena berusaha, tak boleh malas, kena mencipta peluang, bukan menunggu peluang. Kisah Rasulullah SAW mengambil upah, bekerja dengan beberapa orang Arab, termasuklah mengembala kambing. Kalau kita fikir-fikir balik, kenapalah agaknya Allah buat Nabi macam itu, sedangkan boleh sahaja diangkat kedudukannya sama macam Nabi Sulaiman, boleh sahaja diangkat dia macam kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam yang duduk dalam istana, dibesarkan oleh keluarga diraja. Kenapa tidak begitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana di sebalik kisah itu nak tunjukkan kepada kita orang Islam ni terutamanya hidupnya kena berusaha dan berikhtiar. Itu syariatnya. Itu syariatnya. Soal takdirnya itu hak Allah. Hari ini glamour dengan istilah manusia kita ni jangan buat kerja Allah. Banyak orang cakap macam tu. Maksudnya kita kena usaha, jangan buat kesimpulan. Tapi masih ramai yang tak faham. Masih ramai di kalangan kita yang hanya menunggu dan menunggu. Menunggu peluang, tidak mahu mencipta peluang. Ini satu sifat yang sepatutnya kena diubah dalam diri kita sebagai seorang Islam. Sebab dalam Islam, apabila tuntutan tentang kerja, ada satu perkataan yang dinamakan itqan, iaitu buat kerja ataupun berusaha sungguh-sungguh sampai menjadi, teliti. Yang ini diajarkan oleh agama kita, yang ditunjukkan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diberikan amanah, buat sampai habis, sampai betul-betul amanah tu dilaksanakan. Dan kadang-kadang kisah Rasulullah ni dia menunjukkan macam mana cara nak berkomunikasi antara suami dan isteri. Ada satu kisah diberitakan, satu hari sampailah giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana kita tahu Rasulullah ni ada isteri-isteri lain dan dia juga sibuk. Bila sampai masa dia balik ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidurlah pasangan ini pada malam tersebut seperti mana layaknya seorang pasangan suami isteri. Sampai satu masa, tiba-tiba Rasulullah SAW bagi tahu kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mana dia nak bangun untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah.
Siti Aisyah radhiyallahu anha ni dia sama macam perempuan lain. Walaupun dia isteri Nabi, dia ada perasaan cemburu. Dia ada perasaan rindu. Dia kata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ni telah diampunkan dosa yang lepas dan dosa-dosa yang akan datang semuanya telah diampunkan. Jadi kenapa nak sibuk-sibuk macam ni? Kenapa nak sibuk-sibuk bangun semayang, berzikir, sedangkan dah tak ada apa-apa?" Cuba kita tuan-tuan, JPJ hantar surat, mulai daripada hari ini, tahun ini, tuan dibenarkan untuk bawa speed laju mana pun boleh, tak ada masalah, tak akan disaman. Macam seronok tak? Ataupun Tesco hantar surat kat kita, mulai hari ini tuan boleh masuk dalam pasaraya kami sentiasa, bila dibuka ambillah apa saja yang nak. Apa rasa? Seronok tak hidup? Mesti kita akan ambil peluang tu. Apa je kita nak ambil, kita akan masuk dalam Tesco tu. Dah macam bapak kita punya dah Tesco tu. Maknanya kita ambil peluang sungguh-sungguh. Dah orang bagi, kenapa nak tolak? Jadi begitulah selayaknya kita berfikir. Kalau akulah dapat peluang macam tu, tiba-tiba ada malaikat hantar surat, dosa dah diampunkan, pahala dah cukup, nak ibadah apa lagi? Kan? Tapi tidak pada Rasulullah SAW. Dijawab pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Tidakkah aku ini ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Maknanya kat sini ada dua pengajaran. Pengajaran pertama, Rasulullah SAW tunjukkan pada kita sifat syukur tu datang daripada hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menterjemahkan hidup dalam bentuk ibadah. Maknanya semua tindak tanduk kita akan kaitkan dengan dosa dan pahala. Ibadah dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita ada impian di tempat kerja, kita nampak peluang kita, pencen boleh dengan pangkat yang besar, kenapa mesti pencen dengan pangkat yang kecil? Betul tak? Kalau boleh pencen sebagai pengarah, kenapa nak pencen sebagai timbalan pengarah? Biasa kan orang guna macam tu, ayat macam tu kan. Jadi kita punya target tu dah nampak dah, aku kena pencen sebagai pengarah, kalau boleh besar lagi, besar lagi. Tapi adakah soalan tu datang juga dalam ibadah kita? Contohnya kan, kalau aku mati boleh masuk syurga Jannatul Firdaus, kenapa aku nak masuk syurga yang paling kecil? Pernah tak tanya macam tu? Macam tu juga dengan ibadah kita. Kalaulah ibadah aku ni sebagai tiket ataupun satu kriteria untuk menentukan di sisi Allah aku ni orang yang paling bersyukur, kenapa aku mesti buat sikit? Gitulah ibaratnya. Contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menzahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berhubung dengan Allah dalam bentuk ibadah dan melaksanakan ketaatannya. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, dalam kisah tadi juga Rasulullah SAW tunjukkan akhlak seorang suami kepada isteri dia. Walaupun hak seorang suami ini ke atas isteri dia itu 100%, maknanya kalau suami cakap apa pun isteri kena buat. Selagi mana perkara itu tidak melanggar perintah Allah, isteri kena taat. Walaupun pahit di hati, tapi benda tu masih menepati syariat. Suami suruh 2 kali wajib, maka kena buat. Tapi suami ni tak boleh juga main sesuka hati dia je. Mentang-mentang kau suami nak suruh-suruh, mentang-mentang kau suami nak hilang-hilang, nak balik tak nak balik pun suka hati. Tak boleh macam tu. Maka suami tu ada akhlak. Rasulullah nak bangun jumpa Allah, bukan nak tengok EPL kan, dah game-game hujung dah ni. Hari tu kalau Manchester City kalah, dah tentu Chelsea naik atas, tapi menang juga. Kecewa kat saya. Tapi kan nak sebutnya, kalau kita tengok Rasulullah nak beribadah pun minta izin, bukan minta izin, dia tak minta izin pun tak apa. Rasulullah tak minta izin dengan Siti Aisyah pun dia boleh bangun je. Tapi itulah akhlak. Sebab apa akhlak? Sebab pada tubuh suami itu ada hak isteri ke atasnya. Pada tubuh suami itu ada hak anak ke atasnya. Maka ada akhlak seorang suami dan ayah tu pada isteri dan anak-anaknya. Jangan buat ikut suka je.
Kan biasa kita dengar, duit suami, duit isteri, duit isteri lah. Walaupun pedih, itulah hakikatnya. Apa sahaja yang ada dalam poket suami itu berhak untuk si isteri tahu. Tak nak bagi tahu pun boleh, tak berdosa, tapi akhlaknya begitu. Jadi tuan-tuan, kalau Rasulullah bangun tahajud pun minta izin, kita sepatutnya kan, kalau nak tengok EPL, nak tengok Champion League nanti, pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, tengah-tengah baring tu kan, suami-suami sepatutnya kena sebut dekat isteri, yang abang nak bangun tengok bola. Tiba-tiba isteri kata jangan nak pada tidur. Kena tidur ke kena bangun? Kalau nak ikutkan saya suami, boleh je. Tengah malam bergaduh pula dah. Suami tegaskannya, saya punya suka lah. Isteri kata, hak saya, awak kena tidur sebelah saya. Macam mana nak buat? Kat situlah mainan akhlaknya berlaku. Si suami dah minta izin, isteri bagilah green light. Bukan selalu pun Champion League tu kan. Tapi kalau boleh tegur, bang, tahajud sekali bang, boleh tegur sekali, barulah si suami tu agak tak apalah, tidur balik lah, baru dia tak jadi. Begitulah kehidupan Rasulullah SAW yang menjadi iktibar kepada kita. Dan itulah antara gambaran saya nak bagi tahu, bila kita baca sirah Rasulullah SAW, itulah yang kita nak cari. Bukan semata-mata tengok kisah Taif kita pun sedih, nangis, lepas tu besok pagi dah tak nangis dah. Masa baca je nangis, sedih. Rasulullah SAW berdarah-darah, sampaikan sepatunya penuh dengan darah, sedih kita, rasa geram, besar kecil je kita tengok bangsa Taif masa tu. Tapi besok pagi bangun dah hilanglah sedih tu. Apakah pengajaran yang kita dapat? Tak dapat apa. Besok dahlah kuliah sirah selang sebulan sekali. Sebulan sekali lah dia sedih dengan kisah Rasulullah, tapi pengajaran tak ada. Bermakna membaca sirah, kita perlu ambil apakah pengajaran di sebaliknya, apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita laksanakan, dan kalau tak boleh laksanakan, kita ingat dan mungkin berguna di satu hari nanti. Sebab kita ni tidak semestinya mampu untuk melaksanakan segala perintah yang diperintahkan kepada kita. Selagi mana mampu, itulah yang kita buat. Saya rasa macam rendah sangat. Tak apalah, tak boleh ejak. Okey, baik. Baik, kita nak masuk dalam kisah yang mana setelah perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Baik, ada beberapa perkara yang perlu kita betulkan dalam kisah ni, terutamanya di kalangan orang muda. Masa zaman saya muda-muda dulu, biasa fahaman ni beredar di kalangan kami. Wallahu alam lah, di zaman tuan-tuan perempuan muda saya tak faham, tak tahulah, tapi zaman saya begitulah. Dan hari ni wallahu alam. Tapi perkara yang perlu dibetulkan, biasanya ada orang kata tak salah pun perempuan nak meminang lelaki, sedangkan Siti Khadijah pun meminang Rasulullah. Itu fakta yang tak tepat sebenarnya. Satu perkara yang tidak tepat dalam kisah perkahwinan Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita perlu tahu di sana terdapat banyak akhlak dan beberapa budaya yang Rasulullah SAW ikut, walaupun pada waktu tu belum ada lagi syariat Islam. Tapi Rasulullah SAW masih mengikut adat orang Arab yang tidak melampaui batas dan masih lagi menjaga nama baik seorang wanita, nama baik keluarga wanita, terutamanya keluarga Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi bila kita balik dalam budaya kita orang Melayu terutamanya kan, sebenarnya bila kita tengok acuan budaya dalam bangsa kita Melayu ni, nak meminang, contoh dalam hal meminang lah, meminang penuh dengan akhlak sebenarnya, bukan setakat budaya dan adat, penuh dengan akhlak. Tapi lately ni, apabila budaya itu telah dilihat tak moden dan barat lebih dilihat oleh orang muda hari ini, mulalah rosak budaya-budaya tersebut. Sehingga kalau kita perasan, rosaknya orang muda hari ini kerana terikut-ikut budaya barat, sehingga dia merosakkan budaya Islam itu sendiri. Kerana Syekh Fatih Khan dia sebut,
dalam kitab Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, apa artinya saya menganut agama Islam. Disebutkan dalam mukadimah kitab itu, disebut Islam hari ini berada di bahagian lain, manakala umat Islam berada di bahagian yang satu lagi. Maknanya apa? Orang Islam dengan Islam ni dah berasingan. Orang Islam dah mulai hidup dengan cara yang mereka nak. Mereka tidak lagi hidup dengan cara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam kitab yang sama, Syekh Fatih akan sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa Islam ini dengan ajaran dan budayanya sekali, yang merujuk kepada cara hidup, cara bermasyarakat. Islam ajar. Jadi termasuklah dalam hal-hal nak meminang, hal mendirikan rumah tangga, hal bekerja, semuanya ada dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita faham bahawasanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan hanya bercakap tentang soal kerangka dalam masjid je, bukan hanya bercakap tentang soal solat saja, bukan hanya bercakap tentang soal ibadah-ibadah khusus tertentu sahaja, tetapi Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dia merangkumi seluruh kehidupan manusia tersebut, daripada celik mata sampai pejam. Apa sahaja yang berkait dengan kehidupan manusia sudah pastinya ada acuannya dalam Islam. Jadi Syekh Fatih akan sebut sepatutnya orang Islam itu kembali kepada budaya Islam itu sendiri. Apa dia budaya Islam? Budaya Islam ni dia penuh dengan akhlak, tuan-tuan. Kehidupan yang penuh dengan hormat menghormati, nilai-nilai murni, nilai itu yang panggil nilai-nilai Islam. Syariatnya lain, budayanya lain. Budaya ini merujuk kepada nilai-nilai kehidupan, dengan akhlak, dengan sifat amanah yang ada, peniaga yang jujur, masyarakat yang baik, mengamalkan sifat tegur menegur, tidak nafsi-nafsi. Itu semua budaya-budaya Islam, contohnya. Jadi dalam hal perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, dia bermula apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipilih oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk menguruskan asetnya. Rupa-rupanya Siti Khadijah radhiyallahu anha ni bukan kali pertama dia melantik lelaki untuk menguruskan asetnya. Rasulullah bukan orang pertama. Bahkan Rasulullah ni mungkin orang yang belas atau puluh dah yang dilantik oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk menguruskan asetnya, iaitu perniagaan yang perlu pergi ke Syam. Kenapa Siti Khadijah radhiyallahu anha nak mengupah Rasulullah? Kerana Siti Khadijah radhiyallahu anha terdengar adanya khabar tentang lelaki yang jujur, amanah, yang jaga harta tuannya dengan baik. Dia yang bernama Muhammad. Siti Khadijah radhiyallahu anha terdengar kisah tentang Rasulullah ni, dan dia tahu ini adalah Al-Amin. Jadi dia nak tahu. Jadi dia nak tahu siapa orangnya, dan dia berkenan untuk meminta Rasulullah SAW menguruskan perniagaan dia, aset dia yang dibawa ke Syam. Rupa-rupanya di sebalik kisah itu, Siti Khadijah radhiyallahu anha ni dia pernah mengalami beberapa kerugian. Bila suruh orang lain sebelum tu, untung tak seberapa, ruginya banyak. Untung masih untung, sepatutnya untung 2 juta, untung 500,000, untung juga, tapi tak maksimum. Mana pergi lagi? Jadi persoalan. Jadi Siti Khadijah radhiyallahu anha nak tahu, adakah lelaki yang disebutkan Al-Amin ini, yang pandai berniaga ni, boleh menggandakan keuntungan pada perniagaan dia dan boleh mengelakkan kerugian besar seperti mana yang pernah berlaku sebelum-sebelum ni. Lalu Rasulullah SAW pun terima tawaran tu. Maka pergilah Rasulullah SAW berniaga ke Syam, yang mana ketika pemergian Rasulullah SAW, Siti Khadijah radhiyallahu anha ni dia hantar bersama dengan Rasulullah tu Maisarah, iaitu orang suruhan dia, budak suruhan Siti Khadijah. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk memerhatikan bagaimana cara Rasulullah SAW menguruskan perniagaan. Pergilah Rasulullah bersama dengan rombongan perniagaan Siti Khadijah radhiyallahu anha, bawa barang amanah yang diamanahkan oleh bosnya, iaitu Siti Khadijah.
berniagalah dan baliklah Siti Khadijah, baliklah Rasulullah SAW pada waktu yang ditetapkan. Kemudian balik saja, apa yang terjadi kepada Siti Khadijah, dia berasa terkejut. Sebab setiap harta yang diamanahkan kepada Rasulullah SAW terjaga dengan baik. Setiap harta yang diamanahkan kepada Rasulullah SAW tidak ada yang rosak. Dan perniagaan dia mendatangkan keuntungan yang maksimum. Dikisahkan dalam kisah ini disebutkan, sekembalinya Rasulullah SAW ke Mekah, Khadijah mendapati hartanya terjaga dengan penuh amanah dan berkat, yang mana tidak pernah dia lihat keadaan sebelumnya. Maknanya bila upah orang lain sebelum ni, bukan setakat tak untung, ada je lah benda-benda lain yang menyebabkan kerugian. Mungkin kenderaan yang digunakan tu rosak ke, atau binatang yang digunakan untuk membawa barang-barang tadi tak dijaga dengan baik ke, tak dibagi minum dengan baik je. Biasalah kan, harta company bukan harta aku. Biasa dengar tak? Alah, kereta pejabat belasah je lah, bukan kita. Kalau kereta kita bukan main lagi kita jaga. Kalau kereta pejabat selagi tak roboh bumper itu, selagi itulah kita belasah. Padahal itu amanah. Maka itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Yang kita boleh ambil. Kalau kita diamanahkan dengan barang pejabat, jaga elok-elok lah. Jangan buat macam harta kita. Tapi sebenarnya bila harta kita, jaga elok pula tu. Maksud jangan buat macam harta kita tu, jangan sesuka hati kita nak guna macam tak ada yang punya. Dan saya pernah bertemu dengan seorang hamba Allah, dia cerita, Ustaz, saya tak tahan kerja kat sini. Kenapa? Kerja kerajaan kan, jawatan tetap, ada pencen. Dia kata orang dekat pejabat saya ni, Ustaz, dia buat macam harta bapak dia je kat pejabat tu. Antaranya dia kata, claim. Kan ada claim kan, kerja lebih masa ada claim. Saya kerja, bila saya kira saya claim, saya wilayah claim 120. Bila saya nak hantar claim saya itu kena ubah sampai jadi 300. Pasal apa jadi macam tu? Pasal CC tu nak suruh semua merasa duit claim tu. Sampai yang tak buat kerja pun buat claim juga, supaya semua orang dalam pejabat tu dapat merasa claim. Dan saya tanya balik, tu harta bapak CC tu ke? Entahlah Ustaz. Dan setiap bulan berlaku macam ni. Saya buat sekali je, saya betulkan claim saya pada 300. Lepas tu saya ambil 120, 180 saya sedekah kat tabung masjid. Untuk bulan seterusnya saya tak pernah claim, walaupun saya layak claim. Saya tak nak subahat. Saya tanya, bos macam mana? Bos tak tahu. Yang berkuasa CC. Tuan-tuan nampak tak? Bila diberikan amanah, langgar amanah. Nampak macam hati aku ni, boleh buat suka hati ni, hilang. Nanti salah guna kuasa lah. Ini wallahualam lah, pejabat mana saya tak nak sebut lah. Kalau sebut orang tahu pula. Tapi pejabat tuan-tuan saya yakin baik-baik semua. Dan sini ada kot yang pencen-pencen sisi dapat tahu kisah-kisah ni tu, diam-diam je lah. Tapi kalau nak diam tu sebenarnya subahat. Kalau kita boleh tegur, baik kita tegur. Ini berlaku di mana-mana sebenarnya, di mana-mana pejabat kerajaan pun ada yang buat macam tu. Itu belum lagi yang create fast lane lagi. Mentang-mentang dia ada kuasa, dia buat fast lane. Orang lain ambil nombor, awal pagi datang, nombor dah 5,000, 5,431. Datang pukul 8 ambil nombor. Bila masa nombor tu jadi 5,431, giliran dia sebelum maghrib. Datang pukul 8 pagi, jumpa kaunter pukul 7.30 petang. Itu pun kalau kaunter nak buka lagi. Rupanya belah belakang tu dibuat fast lane. Pun ada juga. Salah guna kuasa, tidak amanah. Rasulullah tunjukkan kita supaya beramanah, tapi kita buat ikut suka hati kita. Kemudian ditanya Siti Khadijah kepada Maisarah. Maisarah pun ceritakan satu persatu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kitab ini. Dilaporkan oleh Maisarah mengenai segala sesuatu yang diperhatikannya
di sepanjang pergaulannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, dengan perangai-perangai yang lemah lembut, pekerti-pekerti yang mulia, fikiran yang waras, minda penuh kepintaran dan perwatakan yang lurus. Ini semua sifat-sifat. Kalau tuan-tuan pergi kursus, kalau kita pergi kursus frontliner ataupun kalau dalam government kan, yang jaga kaunter ni, inilah benda-benda yang diterapkan. Kalau saya siapa pernah jaga kaunter, dulu masa saya kerja kerjaan saya pernah jaga kaunter. Sebab dah lama sangat jaga kaunter, saya pun berhenti kerja. Masa saya pergi kursus, inilah antara benda-benda yang diterapkan. Orang yang jaga kaunter ni sebagai orang yang barisan hadapan. Imej syarikat terletak kepada orang yang jaga kaunter. Betul lah tu, memang betul lah sifat-sifat yang diterapkan. Dan kalau tuan-tuan, kalau dalam ni ada ahli perniagaan yang pergi kursus perniagaan pun sifat ni juga yang diterapkan. Makna orang berniaga ni tuan-tuan, kalau berniaga, kalau dia amalkan sifat berniaga macam mana Rasulullah SAW berniaga, dengan muka senyumnya, buka awal pagi, akhlak baik, layan baik, barang kualiti. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kedai makan, layanannya bagus, senyum pekerja-pekerjanya, hidangannya baik, sedap, airnya pun sedap, cukup rasalah. Keluar daripada kedai itu apa kita cakap? Keluar daripada kedai itu apa kita cakap? Sedap kedai ni, zaman viral, siap viral, aku recommend kedai ni. Cuba kalau keluar daripada kedai tu dengan nasi tak masak, garam macam lori tumpah, air kaki, potong kaki, keluar daripada kedai tu apa kita cakap? Kedai ni memang nak bunuh orang agaknya, tak payah datanglah kedai ni. Kalau kaki viral, dia ambil gambar kedai tu, diviralkan, jangan datanglah kedai ni. Masak tak sedap, cas mahal pula, lagilah kena. Apa doa yang dapat pada peniaga macam tu? Orang mendoakan, rugilah kau berniaga. Satu hari tu kalau setiap pelanggan dia mendoakan perkara macam tu, maka macam mana nak berjaya? Maka akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa perniagaan ni adalah sikap-sikap yang mengundang kepada keberkatan, mengundang doa orang. Saya nak sebut jugalah pasal orang berniaga hari ni. Siapa kat sini pernah pergi makan kat kedai ataupun restoran, makan-makan nasi dia mentah? Mesti ada pengalaman kan? Pergi kaunter tak dapat diskaun, bayar sama. Saya pernah sekali testing satu kedai ni, saya makan nasi dia mentah. Saya pun cakap, nasi tu mentah tu kak. Oh, minta maaf. Okey, minta maaf. Berapa ya bayar dia? RM49.90. Oh, tak ada diskaun? Tak ada diskaun. Kita bukan nak sangat diskaun tu, tapi saja try test. Ada dapat diskaun tak? Tak dapat diskaun. Agak-agak saya puji tak kedai tu. Kalau tuan-tuan, apa tuan-tuan nak cakap? Kalau orang yang pernah bagan, dapat apa? Dan kalau orang yang jenis suka menyumpah, adakah kedai itu dapat doa, ya Allah kau majukanlah kedai ini? Ada tak dapat macam tu? Jangan harap dapat. Ya Allah, kau bagi pengajaran kat tokai kedai ni, rugikan dia satu hari ni. Barangkali ada orang yang mendoakan dia macam tu. Tuan-tuan, hari ni daripada kisah yang saya nak sebut, hari ni orang berniaga, bila dia tak berniaga mengikut sunnah Rasulullah SAW, dia lebih takutkan kerugian yang sedikit berbanding rahmat Allah yang besar. Kalau dia fikir tentang rugi dia sekampit beras yang mentah tu, katalah dia sekali dia masak 10 kilo. Beras 10 kilo harga RM40, katalah paling mahal RM50 sekampit. Itu kos untuk beras dia. Dan dia tahu nasi tu mentah, tapi dia goreng juga, dia hidang juga nasi tu. Sedangkan kalau dia buang nasi tu layak untuk ayam makan, tuan-tuan. Nasi yang separuh masak ni tak layak dihidangkan kepada manusia, sebab bila makan sakit perut. Kalau dia buang, dia cuma rugi RM50. Tetapi oleh kerana lebih takutkan kerugian tu, maka dihidang juga. Tapi kalau orang yang bertakwa, berniaga, yang ikut sunnah Rasulullah SAW, dia tahu benda tu tak berkualiti dan dia tak nak jual, dan dia takutkan kemurkaan Allah, dia sanggup buang. Bukan besar pun rugi, RM50 je rugi. Dia berniaga sehari collection, semalam dah RM3,000, hari ni takkan RM50 tak boleh buang. Minta kailan ikan masin, bukan setakat kailan ikan masin dia hantar, kailan warna kuning ikan masin.
Bukan kailan, itu layak kambing yang makan. Kambing pun tak nak makan kailan tu. Pernah dapat restoran macam ni? Saya nak sebutnya kan kat sini, orang kita alhamdulillah memang suka berniaga. Disebut niaga sunnah Nabi, niaga sunnah Nabi. Perniagaan itulah sunnah Nabi, tapi bila berniaga tak ikut sunnah Nabi. Dia berniaga ikut suka hati dia. Yang difikirkan soal kerugian. Rugilah. Padahal sayur 15 kilo baru ada 30-40 ringgit dia bayar. Dia tak nampak keberkatan, rahmat yang datang daripada pelanggan-pelanggan tu yang mendoakan dia. Kalau dia baca kisah Rasulullah SAW berniaga, dan satu hari Rasulullah SAW menegur seorang peniaga. Dan perkara dalam perniagaan ni tuan-tuan, dalam Al-Quran sebut satu khusus tuan-tuan. Perniagaan ni adalah satu perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riba perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hari Rasulullah SAW pernah tegur seorang peniaga kurma. Atas tu cantik je kurma dia. Bila Rasulullah SAW celup, dalam basah. Rasulullah tegur, kenapa basah ni? Ya Rasulullah, semalam hujan, jadi aku tutuplah bagi nampak cantik. Jadi orang belilah kurma aku. Habis yang bawah tu rosak, dia jual juga perkara tu. Ini bentuk perniagaan yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Kalau barang rosak, rosaklah, jangan jual. Kalau kamu terpaksa rugi hari ini, fikirkan rugi hari ini untuk keuntungan besar besok. Satu hari Allah akan bagi. Saya berkawan dengan ramai orang berniaga. Kawan-kawan saya berniaga pasar malam 10 tahun lepas, alhamdulillah dia buat macam tu. Barang rosak tak jual, tutup, bayar ganti rugi. Kadang-kadang balik raya pun tak ada duit. Sebab dia nak jaga perniagaan dia. Kadang-kadang ada untung, kadang-kadang tak ada untung, kadang-kadang rugi. Dan memang pun perniagaan ni langkah pertama rugi. Tapi hari ni tuan-tuan, tahun lepas dia beli rumah 600,000. Kita makan gaji pun tak beli lagi rumah 600,000. Dia berniaga pasar malam je. Bukan cetak malam. Dia berniaga seminggu cuma 4 pasar je dia masuk. 2 pasar malam, 2 pasar pagi. Tahun lepas dia beli rumah 600,000 kat Seremban 2. Hasil perniagaan dia tadi. Saya tanya dia, macam mana kau berniaga? Macam mana yang kau tahulah Din? Aku berniaga, aku jaga kualiti perniagaan aku. Aku jaga macam mana Islam suruh berniaga, macam itulah aku berniaga. Dia amalkan betul-betul. Bila dia sebut satu-satu cara dia berniaga, sama sebiji macam Rasulullah SAW berniaga. Padahal dia tu bukan sekolah agama pun, sekadar pergi surau dengan kuliah je, tapi dia boleh berniaga macam tu. Ni maksud saya tadi, bila kita baca sirah Rasulullah SAW, kita ambil pengajaran dia. Dan itulah yang menyebabkan Siti Khadijah radhiyallahu anha terpikat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ni jaga barang amanah tu betul-betul, bawa balik keuntungan yang baik. Macam mana boleh barang yang sama, sebelum ni orang lain berniaga tak untung banyak, tapi Rasulullah SAW berniaga untung banyak. Adakah kerana tubuh Rasulullah tu? Bukan. Di situ mungkin menjadi faktor, tapi itu faktor akhir sekali. Tapi kerana akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika berniaga, dengan senyuman dia, cara dia melayan pelanggan. Ini kalau nak layan pelanggan, tanya nak air apa bang? Tak ada, dah habis. Semua tak ada, abang balik je lah. Memang rugilah kau berniaga. Senyum dia, akhlak dia menyebabkan orang datang nak beli. Daripada jauh tu, kita sendiri pun kan datang pasar malam, tengok berniaga daripada jauh, tengok lain macam ni, memang tak nak singgah. Tapi dari jauh kita tengok macam okey orang ni, muka pun manis, macam berakhlak, pakaian pun bagus kan, kita pun akan pergi ke situ. Itu antara ciri-ciri sunnah, bentuk-bentuk sunnah yang ada dalam perniagaan. Tak semestinya berniaga nak kena pakai serban, pakai jubah baru kata sunnah, tidak. Tapi tingkah laku, akhlak dalam berniaga tu adanya sunnah dalam perniagaan. Maka bila kisah ini dikisahkan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, maka terpesonalah Siti Khadijah kepada, jatuh cintalah Siti Khadijah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah Siti Khadijah radhiyallahu anha pun dia cerita kepada Nafisah. Okay, Nafisah ni dia bertanggungjawab bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, saya baca sikit kisah dia. Sebelum Siti Khadijah radhiyallahu anha berhasrat untuk berkahwin dengan Rasulullah SAW, ramai pembesar-pembesar Arab memang tergila-gilakan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Baik, siapa dia Siti Khadijah radhiyallahu anha? Siti Khadijah radhiyallahu anha ni,
Saya ingat dulu masa saya buat satu training dekat beberapa pejabat kerajaan, saya pun mintalah peserta ni tuliskan apa yang kamu tahu tentang Rasulullah. Antaranya dia sebut Muhammad Rasulullah, Siti Khadijah isterinya. Itu je dia tahu. Tapi sebelum tu saya suruh ditulis tentang sesiapa yang dia suka, tak kisahlah pada artis ke pemain bola ke, dia tulis pasal Cristiano Ronaldo tu, ya Allah, satu muka surat. Tapi bila suruh tulis pasal Rasulullah, 2 perkataan je. Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, isterinya Siti Khadijah. Itu je dia tahu. Ekstra sikit ajalah tarikh lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal. Saya tanya macam mana boleh ingat? Sebab cuti. Kalau tak ada cuti hampir tak ingat. Baik, balik pada kisah ni. Siti Khadijah radhiyallahu anha rupa-rupanya seorang jutawan, seorang wanita yang dihormati dan menjadi pujaan pembesar-pembesar Arab untuk mengisterikan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tapi tak ada seorang pun yang diterima oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bukan setakat mengorat tepi jalan, mana dia orang ni hantar pinangan, tapi tak diterima oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan apabila berlaku perkahwinan Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW, orang Arab menyifatkan ini perkahwinan yang agung, perkahwinan yang mulia, kerana 2 orang yang mulia di kota Mekah ketika itu telah disatukan. Pemuda yang digelar Al-Amin dengan wanita suci dalam kota Mekah. Maka 2 mempelai ini adalah pasangan yang, inilah orang kata merpati 2 sejoli, bagai pinang dibelah 2. Inilah contoh sebenarnya. Bukan macam kita, bagai pinang dipenyek-penyek, merpati yang lari berterabur. Kahwin 2 hari, tiba-tiba failkan penceraian. Pening kepala aku memikirkan. Baru 2 hari kahwin, besok cerai pula. Duit hutang kahwin pun tak selesai lagi, tak start bayar apa lagi. Jadi Siti Khadijah radhiyallahu anha bagi tahu Nafisah supaya Nafisah ni bertemu Rasulullah SAW. Nafisah ni siapa? Nafisah ni sahabat karib Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia bertemu Rasulullah SAW untuk menyatakan hasrat Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun bersetuju dan menerima hasrat tersebut, tapi belum berlaku pinang meminang lagi. Dan cerita pinang meminang ni lepas azan, sebab dah dapat isyarat untuk azan. Kita bagi laluan untuk azan isyak dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل لا إله إلا الله محمد رسول الله أمر ما سيدنا وجدنا والصلاة والقائم شرف ودرجة Ya Rabbal Alamin. Baik, kita sambung sikit. Setelah hasrat Siti Khadijah radhiyallahu anha diberi tahu kepada Nafisah, Nafisah ni sahabat karib kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nafisah pun bertemu dengan Rasulullah SAW, bagi tahu sahabatnya ada hasrat untuk menjadikan Rasulullah sebagai suami. Dan Rasulullah SAW pun menerima hasrat tersebut. Maka benda ni tak berlaku minang-meminang. Ini bukan peristiwa peminang-meminang macam mana sangkaan orang sebelum ni. Kan? Biasanya orang muda lah. Alah, apalah salahnya perempuan meminang lelaki. Tu tak kena. Memang tak kena pun. Tak kena dengan adat Melayu. Bahkan tak sama dengan budaya Islam. Sebab Rasulullah SAW tunjukkan, bila hasrat tu sampai ke telinga dia, dia terima hasrat tu. Kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan bapa-bapa saudara Rasulullah SAW. Dekat sini pun akhlak juga. Kadang-kadang orang kita ni mentang-mentang mak bapak dah tak ada, lepas tu rasa macam semua benda dia buat sendiri je. Pak saudara ke mak saudara ke tolak tepi. Tak boleh. Pak saudara mak saudara ni perlu dihormati. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ni akhlak dalam berkeluarga. Hasrat tu disuarakan kepada bapa-bapa saudaranya. Kemudian bapa-bapa saudaranya pun bersetuju untuk meminang Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan bertemu bapa-bapa saudara Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu baru proses meminang. Bukan perempuan meminang lelaki seperti mana yang salah faham sebelum ni. Siti Khadijah pun pinang Rasulullah. Salah. Ini fakta karut, bukan fakta auta. Faktanya bapa saudara Rasulullah SAW meminang Siti Khadijah radhiyallahu anha melalui bapa saudara Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka berlakulah perkahwinan dengan mahar perkahwinannya 20 ekor unta. Tuan-tuan, 20 ekor unta, tuan-tuan, bukan 20 ekor ayam. Seekor unta zaman tu ibarat BMW 3 Series hari ini. Bayangkan 20 ekor unta. Tidak dinyatakan daripada Rasulullah SAW dapat, tapi berdasarkan kisah-kisah yang lalu, Rasulullah SAW ini adalah seorang anak yatim yang tidak ada harta, mengambil upah berniaga untuk menyara kehidupan dia. Bermakna boleh kita faham itu hadiah daripada bapa-bapa saudaranya yang memang kaya-gaya. Dan kalau tuan-tuan ingat sebelum ni kisah saya sebut, memang Rasulullah tu pun datang berkeluarga yang kaya. Tetapi Allah putuskan harta tu dengan ambil Abdullah ayahnya dahulu sebelum datuknya. Kalau datuknya dulu yang pergi, dapatlah bahagian tu kepada ayahnya. Kemudian sama ada Rasulullah lahir ataupun tak lahir, bila Abdullah ayah kepada Rasulullah tu wafat, mestilah harta tu dapat kepada Aminah ibu Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala putuskan harta tersebut untuk menunjukkan sistem tarbiyah kepada kita yang Allah Subhanahu Wa Taala uruskan kepada Rasulullah SAW. Allah tak dodoi Rasulullah ni dengan kemewahan. Allah Subhanahu Wa Taala susun kehidupan Rasulullah dengan proses tarbiyah yang sangat-sangat menjiwai jiwa Rasulullah SAW. Maka berkahwinlah dengan mahar 20 ekor unta. Majlis perkahwinan itu dihadiri oleh Banu Hashim dan juga Bani Mudar. Mahar perkahwinan 20 ekor unta betina. Ketika itu usia Siti Khadijah radhiyallahu anha 40 tahun dan usia Rasulullah SAW 25 tahun. Semua anak-anak Siti Khadijah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW terbalik. Semua anak Rasulullah SAW bersama dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kan ada lagu anak Nabi kita tu, tapi seorang je yang bukan anak bersama dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, iaitu Ibrahim.
Ibrahim anak Rasulullah SAW dengan Maryah Al-Qibtiyah, hamba kepada Rasulullah SAW. Perlu kita tahu kat sini kenapa ya orang Arab dulu lelaki boleh meniduri hambanya, tapi kenapa tuan perempuan tak boleh meniduri hamba lelaki? Mudah je jawapan dia. Besok sekarang nak bandkan dengan siapa? Kalau si perempuan tu ada 13 orang hamba, mana satu bapaknya? Dan bukan kerana lelaki tu berkuasa dia boleh meniduri hambanya, bukan itu juga, tetapi kerana adanya akad di situ. Tapi zaman sekarang hamba dah tak ada, pensyariatan hamba dah tak ada. Berlakunya akad di situ. Untuk memiliki hamba ada akad yang sah. Sebab tu tuan kepada hamba perempuan boleh meniduri hamba perempuannya, dan anak yang lahir daripada hasil tidur tadi adalah anak yang sah, taraf, dibinkan kepada ayahnya. Begitulah kisah Ibrahim anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlangsunglah perkahwinan Siti Khadijah radhiyallahu anha bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, melayari bahtera perkahwinan sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian berlakulah pada tahun ke-10 kenabian Siti Khadijah radhiyallahu anha pun wafat. Berapa tahun? 25 tahun usia perkahwinan Rasulullah SAW. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40. Maknanya 15 tahun. Campur 10, 25 tahun bersama dengan Rasulullah SAW. Anak-anak Rasulullah SAW semuanya meninggal dunia ketika kecil, yang lelaki. Yang perempuan hidup sehingga kebangkitan Nabi Muhammad SAW dan Nabi dan Rasul. Dan ketika itu semua anak-anak Nabi Muhammad SAW hidup sehingga, ayat saya terbalik, anak-anak Rasulullah SAW meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW wafat, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. 6 bulan selepas Rasulullah SAW wafat, barulah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia. Jadi muslimin saudara rahmati Allah, saya harap kita dapat banyak iktibar daripada kisah pertemuan Siti Khadijah dengan Rasulullah. Ini baru pertemuan cinta. Ini baru kisah cinta sejati. Bukan macam kisah novel Melayu, macam-macam. Cinta muka buku lah, mengarut dia, mengada-ngada. Baru kisah cinta yang mendatangkan pengajaran yang banyak. Daripada akhlak Rasulullah, terputiknya cinta, sifat amanah, jujur, pengurusan yang baik, kemudian adab dan adatnya dijaga ketika meminang, kemudian disanjung pasangan itu menjadi pasangan yang termulia ketika itu, dinobatkan sebagai wedding of the year, barulah wedding of the year, pasangan yang teragung dinobatkan oleh Quraisy ketika itu, kerana bertemunya dua orang yang mulia, satu yang digelar Al-Amin oleh masyarakat ketika itu, dan seorang lagi wanita yang terpuji juga diberi gelaran oleh masyarakat ketika itu. Bila bertemu, jadilah dia pasangan yang terpuji, yang teragung dan terpuji. Mudah-mudahan kisah-kisah tadi banyak pengajaran yang kita boleh ambil, terutamanya pada orang yang berniaga. Pada orang yang berniaga, kita dah mulakan satu pekerjaan sunnah, maka jagalah sunnah itu betul-betul. Jangan sekadar hanya mendakwa perniagaan itu satu sunnah, tetapi sunnah dalam perniagaan kamu tinggalkan, maka tak jadi juga. Baik, wallahu alam. Semua yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan yang kurang datang pada kekurangan diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terus tutup majlis dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.